Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah para jemaah muslimin muslimat sekalian, sambungan kita muka surat 664 termasuk dalam maudhu' yang baru ataupun tajuk yang baru, bab mengamalkan ilmu. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama umana'ur rasul ala ibadillah ma lam yukhalitul sultan wa yadkhuluna fid dunya فإذا دخلوا في الدنيا فقد خانوا الرسول فاعتزلوهم واحذروهم. Ulama itu sebagai orang-orang yang dipercaya oleh para rasul, yakni nabi-nabi, untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada pemerintah dan tidak rakus kepada dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah daripada mereka. Jadi muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, sambungan kita dalam bab yang baru, bab mengamalkan ilmu. Jadi kita habis bicara bab kelebihan menuntut ilmu. Jadi bila dah kita mengaji, dah tahu, dah belajar, maka wajib beramal. Kalau mengaji tak beramal ni macam unta bawa kitab tu. Tahu? Unta bawa kitab botol belakang, dia kerti baca, dia bawa lah. Jadi kalau kita ni manusia pun buat macam tu juga, mana unta tu lebih baik daripada kita lah, kita lebih teruk daripada unta. Jadi barang siapa yang mengaji kemudian tak beramal dengan ilmu, maka dia berdosa. Jadi sebab itulah Nabi SAW menyatakan dengan diambil daripada sanad Anas bin Malik, Nabi kata al-ulama'u umana'ur rasul ala ibadillah ma lam yukhalitul sultan wa ma yadkhuluna fid dunya fa idza dakhalu fid dunya faqad khanu ar-rasul fa'taziluhum wahdharuhum. Ulama itu sebagai orang yang dipercayai oleh para nabi dan rasul, yang kita pun duk sebut selalu al-ulama warasatul anbiya, dengan ada riwayat hadis macam tu.
ulama' ni pewaris nabi-nabi. Jadi bila ulama' adalah golongan yang menjadi kepercayaan oleh para rasul dan nabi-nabi, yang mereka ini adalah untuk memimpin dan mengajari akan ilmu kepada hamba Allah selama mereka tidak menjilat yukhalitus sultan, tidak menjilat kepada raja atau pemerintah, dan tidak rakus kepada dunia, maka telah mengkhianati para nabi-nabi. Maka jauhilah mereka. Bila telah masuki urusan dunia, maka telah mengkhianatilah nabi-nabi, rasul-rasul. Maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah daripada mereka. Mereka ni ulama' dunia ni lah. Ulama' ni ada dua, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada ulama' yang ukhrawi, ada ulama' duniawi. Ada ulama' yang kita katakan ulama' usu', ulama' yang hasanah, ulama' yang jahat, ada ulama' yang baik. Jadi gitu. Jadi daripada hadis ini Nabi menyebut bahawa ulama' ni adalah orang yang dipercayai oleh para rasul, nabi-nabi untuk memimpin dan mengajari ilmu kepada masyarakat amnya dunia. Tanpa ulama' kelamlah dunia ni, gelaplah dunia ni. Jadi mereka ni adalah sebagai cahaya yang menerangi di atas muka bumi bagi menyambung segala risalah yang telah dibawa dan disampaikan oleh Nabi SAW. Itu kata peranan institusi para alim ulama'. Dan mereka ini adalah golongan-golongan yang berilmu dan beramal, dan mereka tiada bagi dirinya untuk menyebelahi mana-mana pihak, ataupun dalam keadaan tidak bagi mereka ini untuk melakukan sesuatu dengan harapan disokong oleh mana-mana pihak. Sebab mereka para alim ulama' berada di atas kedudukan ilmu yang benar sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Dan perjuangan mereka jelas, ikhlas untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Itu kata ulama' yang ukhrawi, ulama' yang hasanah. Jadi dengan ilmu tu mereka berjuang sungguh-sungguh walaupun ditangkap, dipenjara dan dibunuh. Itu perkara biasalah. Para mujahid, para imam-imam yang terdahulu pun ditangkap. Di kalangan para alim ulama' yang terdahulu juga ditangkap, dibunuh oleh pihak musuh. Bahkan nabi-nabi juga dibunuh oleh musuh-musuh Allah, rasul-rasul. Jadi sebab tu ulama' memimpin dan mengajar hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada pemerintah. Jadi ulama' ni bukan jadi tukang ampu kepada pemerintah. Dia memain peranan untuk membetulkan pemerintah. Tu kita hari ni tuan, bila membetulkan pemerintah ni lah jadi masalah. Maka kita dianggap kita golongan-golongan yang pembangkang, golongan menentang dan berbagai-bagai yang dicop kepada kita ni. Sampai pernah dimasukkan senarai hampir 30 orang lebih tenaga-tenaga pengajar di Semenanjung Malaysia ni dalam utusan dan berita harian. Tidak dibenarkan untuk memberi kuliah dan mengajar di masjid-masjid dan surau-surau. Untuk ingat lagi no, tahun berapa? Tahun 90-an. Senarai penuh dalam akhbar. Jadi bila kita tanya kepada pihak pusat Islam kata dia pun tak tahu. Tanya Jawi pun tak tahu, tanya Rumi pun tak tahu. Semua tak tahu. Habis tak tahu macam mana masuk surat khabar.
Kita tanya, siapa punya kerja? Semua tak mengaku. Itulah kita tu. Dia punya takut kepada ulama menyampaikan ilmu di masjid-masjid, di surau-surau ni, ya Allah. Macam dia takut, macam Israel serang. Kau nak takut apanya benda tu kebenaran? Habis senarai. Jadi mana masjid-masjid, surau-surau yang terbaca berita ini, terus tak bagi kita buat kuliah dah. Kuliah-kuliah di kawasan Ceras, mana tempat saya pergi tu habis, berhenti, tak bagi, takut arahan, dia kata. Kita tak kisah tu, bukan kita makan gaji, dijemput kita datang, tak dijemput kita tak datang, tak ada masalah. Kalau kita tetap makan gaji ni satu masalah juga. Jadi pekerjaan kita ni pekerjaan di jalan Allah, sukarela dengan kerana Allah. Terserah kepada masyarakat untuk menilai. Ni kuarter-kuarter polis habis semua, bukan berhenti, tak mau kuliah dah. Takut. Ni orang ni kuat, takut dengan atas undang-undang. Tak berani. Sampai ada pihak menelefon saya, suruh tunggu dan suruh bersedia untuk dipanggil ke Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi masa dia telefon tu, saya sendiri yang angkat. Saya menjawab, saya kata saya bersedia bila-bila masa. Sampailah hari ni tak dipanggil pun. Dan kita berpakat juga bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Awang, ramai lagi tokoh-tokoh, lebih kurang ada 7-8 orang. Jadi kata Ustaz Ahmad Awang, jika dipanggil, kita pergi menghadap apa dia nak kata. Sampai hari ni tak panggil pun. Jadi inilah tuan-tuan, kita bukanlah taraf ulama', kita bukan taraf sebagai guru, sebagai mu'allim, tapi sekadar untuk memberikan peringatan dan sedikit ilmu yang ada. Bila dijemput kita bagi. Takat yang mampu, yang mana kita belajar, yang mana kita mengaji. Jadi gitu aja. Jadi sebab tu bagi ulama' yang sebenar-benar ulama', dia kata malam yukhalitus sultan. Ulama' yang sebenar-benarnya mereka tak ikut telunjuk pemerintah. Dia tak mengampu, tak menjilat pemerintah, tetapi mereka menunjuk arah kepada pemerintah jalan yang betul. Itu kata ulama' yang sebenar-benar ulama'. Tapi kalau ulama' sudah berada di bawah telunjuk pemerintah, menjadi ahli dunia, tu kata Nabi, wa yadkhuluna fid dunya fa idza dakhalu fid dunya faqad khanu rasul fa'tadiluhum wahdharuhum. Apabila pemerintah itu sudah mengikuti telunjuk pemerintah dan mencampurkan dengan urusan dunia, dah menjadi ahli dunia, fa'tadiluhum wahdharuhum, maka kamu jauhilah mereka dan berhati-hatilah dengan mereka. Itu Nabi berpesan. Maknanya golongan macam ni bahaya. Ikut kehendak, tak berani kata, tak berani tegur. Habis tu apa peranan ulama'? Nak jadi tukang amin saja ke? Itu yang saya dah cerita itu hari, berlaku di zaman kerajaan Osmaniyah di Turki. Mufti yang pergi ke istana tegur sultan. Apabila sultan menjatuhkan pemerintahan, menjatuhkan untuk membunuh 123 orang, dihukum pancung.
Mufti pergi menghadap sultan. Mufti Alauddin Ali Alauddin Al-Mufti pergi menghadap sultan. Tanya sultan pasal apa sultan nak jatuhkan hukuman sampai dibunuh 123 orang. Sultan marah, dia kata, awak campur urusan saya kenapa? Kata dia, tuanku, patut sebagai nasihat kepada tuanku, jika tuanku menjatuhkan hukuman tanpa usul periksa dengan teliti, ingatlah neraka Allah di akhirat sedia menanti. Tersentak sultan, diam terus. Daripada nada yang tinggi menjadi rendah, terus dia mengatakan, saya akan arah untuk disiasat. Bila disiasat mereka tidak bersalah, sultan lepaskan dia. Maka peringatan dari mufti, kata mufti, ingatlah wahai tuanku, jika pemerintahan tuanku melakukan bentuk yang macam itu kezaliman, rakyat tidak lagi menghormati kepada pemerintahan tuanku. Itulah peranan mufti, bukan jadi tukang amin, tukang mengampu. Sebab nak bercakap dengan sultan bukan boleh kita orang awam tak boleh, melainkan kita mewakili. Itulah peranan mufti. Dan kita di Malaysia ni ada majlis fatwa, dianggotai oleh para ahli-ahli alim ulama dan dinamakan ahli majlis fatwa kebangsaan. Jadi institusi inilah yang berperanan sebagai ulama untuk memberi teguran, nasihat, tunjuk ajar dalam bentuk pemerintahan. Janganlah jadi tukang mengampu. Nah, Allahu Akbar. Ini ustaz-ustaz kita ni jadi tukang mengampu dia. Dah tukang mengampu, dia beri pula pangkat jawatan. Habis cerita tu. Dia jawab, dia kata, saya masuk nak cuci mereka. Kamu yang kena cuci, bukan kamu cuci dia. Tu yang kebanyakan jadi macam tu. Tengok ustaz-ustaz kita masuk dalam. Dia kata alasan nak cuci dia, Tok Guru bagi satu je. Tok Guru ni Ajih kata kalau masuk nak cuci tong tahi kena duduk di luar, jangan masuk dalam. Nah, kita duduk di luar, kita boleh tunggang, kita boleh buat macam mana senang. Kau terjun dalam tong tahi nak cuci, mana kamu penuh dengan tahi juga. Tok Guru bagi macam tu, faham tak faham benar. Tak. Jadi inilah terjadi pada kita. Masa khutbah macam nak runtuh mimbar ni, sahabat-sahabat kita seingat sejarah, sampailah jemaah masjid tu sampai sekarang, kami ustaz cukup menyesal dan kesal amat sangat. Kalau dia khutbah dulu, dia kata ustaz macam nak runtuh mimbar ni, diketuk tongkat atas mimbar berapi-rapi, tapi kemana api tu hilang, terus lenyap padam, asap pun tak nampak sampai hari ni. Entah. Dek kerana masuk dalam kumpulan itu konon-konon nak menjadi pencuci, membersih. Sampai hari ni nama hilang di persada ilmu. Orang tak sebut dah. Lalat pun tak pergi cari dah. Jangan kata orang. Lalat pun tak cari dia. Itu bahana Allah Ta'ala bagi bila ada ilmu tidak beramal. Itu baru dunia, di akhirat wallahu a'lam. Itu Nabi peringat, fa iza dakhalu fid dunya faqad khanur rasul fa'tadiluhum wahdharuhum. Bila mereka-mereka ini ulama-ulama pergi cabut terjun dalam dunia itu sepenuh-penuhnya, maka kamu jauhilah, jangan dekati mereka dan berhati-hati dengan mereka. Itulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atau tuan boleh fikir sendiri. Ini Nabi sebut, bukan kita nak kata apa, Nabi sebut dalam riwayat. Kata Abu Lais, meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Darda radhiyallahu an, seorang tidak dapat menjadi alim kecuali harus belajar, dan tidak menjadi alim kecuali jika ia mengamalkan ilmunya. Yakni seseorang tidak dapat disebut alim jika hanya hafal ilmu tapi tidak diamalkan ilmu. Kita bila dah belajar kena beramal, bila dah nak beramal kena hafal, bila kena hafal kena simpan, terbitkan dengan amalan keseluruhan. Itulah baru jadinya orang yang dikata alim. Jika tidak, tak jadi alim. Kita boleh sebut tu orang alim. Kita orang alim, orang yang berilmu dan beramal. Kalau ada ilmu tak beramal, tak jadi juga. Ada beramal tanpa ilmu pun tak boleh juga, lagi jahanam kita, rosak. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ada ilmu tak beramal, tak ada ilmu beramal, semua jahanam belaka. Bahkan lebih bahaya beramal tanpa ilmu, lagi rosak, lagi bahaya. Tu sembahyang jenazah pun dia suruh qomat, haru biru tu. Pakat berdiri nak sembahyang jenazah, dia kata qomat, la ilaha illallah. Bukan sembahyang zuhur. Terkejut Pak Imam, engkau belajar mana? Dia suruh qomat. Tu orang suruh mengaji tak nak, main kira nak sembahyang, nak beramal. Memanglah baiklah kamu nak buat kebajikan, nak beramal, tapi tak kena cara. Kan? Tu contohlah. Tu hal lain-lain lagi. Jadi sebab tu kata Abu Lais As-Samarqandi, keseluruhannya ilmu yang kita mengaji, yang kita dapat tu kena beramal, barulah jadi alim. Jadi insya-Allah itulah sekadar untuk pagi ini. Mudah-mudahan diberikan Allah manfaat dan akan disambung kemudian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you,